iklan. Sebelum saya memulakan perkongsian kami, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Iaitu pertama, saya sebagai Ketua Kumpulan Nurul Ashikah binti Abdul Rahim, nombor kad matrik 2006. Kedua, Saudari Pavitra F2026. Kita tak record record dah. Saudari Veronita F2017. Sebelum saya memulakan perkongsian bahagian saya ingin mengulas serba sedikit mengenai asas-asas kaedah dakwah yang terdapat dalam konsep penyiaran. Terdapat 6 asas kaedah dakwah yang terdiri daripada yang pertama, penjelasan yang nyata dan jelas. Yang kedua, berperingkat-peringkat, iaitu penyampaian sedikit demi sedikit. Yang ketiga, memudahkan. Keempat, menjinakkan. Yang kelima, ada sebab ataupun hikmah di sebalik suruhan dan larangan. Yang terakhir ialah bersesuaian dengan situasi madyum. Madyum merupakan orang yang menerima dakwah. Seterusnya, saya ingin mengongsikan asas-asas kaedah yang terdapat dalam iklan Petronas, iaitu penjelasan yang nyata dan jelas. Yang kedua, ada hikmah ataupun sebab di sebalik suruhan dan larangan. Dan yang terakhir, bersesuaian dengan situasi madyum. Yang pertama, penjelasan yang nyata dan jelas. Motif iklan ini ialah untuk menghargai dan menghormati ibu bapa atau orang tua. Contoh dalam gambar iklan di atas merupakan kisah sedih seorang bapa yang telah menghadapi sakit tua dan anak menantunya terasa beban dengan bapanya kerana bapanya tidak boleh membuat kerja seperti biasa, malah memerlukan pertolongan daripada anak menantunya. Sehingga kan anaknya sendiri menyediakan ruang tempat tinggal asing untuk bapanya di luar rumahnya. Tetapi pada akhirnya setelah sedar dengan kesalahan mereka, anaknya terus meminta maaf kepada ayahnya dan berjanji akan menjaga ayahnya dengan baik. Dari sini kita boleh melihat bahawa objektif ini tercapai, iaitu menghargai ibu bapa kita dan menjaga mereka waktu mereka memerlukan kita. Yang kedua ialah iklan ini mempunyai sebab ataupun hikmah tersendiri untuk menyiarkan. Antara salah satu hikmah yang saya mengkaji ialah pada era moden ini, kebanyakannya anak muda tidak menghargai ibu bapa. Malah setelah dewasa, mereka menghantar ibu bapa mereka ke pusat jagaan orang tua. Contoh yang lebih dekat, dalam 3 atau 4 kilometer daripada rumah saya, terdapat satu pusat jaga orang tua. Setiap kali saya lalu kawasan itu, saya sering perhatikan ramai orang dewasa yang meningkat usia ataupun dikategorikan sebagai ibu bapa ataupun datuk nenek kita. Kebanyakan reaksi muka mereka sedih. Berkemungkinan sebabnya mereka merindui anak-anak mereka. Jikalau anak-anak mereka menjaga mereka dengan baik, semestinya ibu bapa mereka sentiasa gembira dan dipenuhi dengan kasih sayang dari anak-anaknya. Dari menyiarkan iklan ini dapat memberi impak positif kepada seluruh manusia untuk menjaga dan menghargai ibu bapa kita selagi masih ada. Yang terakhir ialah bersesuaian dengan situasi madyum. Iklan ini boleh ditonton semua golongan umur, sama ada kanak-kanak maupun yang dewasa, kerana ini mengongsikan adab-adab yang perlu ada dalam diri semua manusia. Bak kata pepatah, meletup buluh biarlah dari lebongnya. Maksudnya, iklan ini sesuai untuk mendidik anak muda untuk menjadi orang yang taat kepada orang tua mereka. Kerana zaman sekarang merupakan zaman teknologi, iaitu semua anak muda menggunakan media sosial sebagai media utama. Oleh itu, iklan yang dikeluarkan oleh Petronas ini dapat menarik perhatian mereka serta mengubah sikap mereka ke arah yang lebih baik. Akhir kalam, daripada perkongsian saya, kita boleh berdakwah menggunakan pelbagai media sosial. Tetapi yang pentingnya, kita perlu tahu konsep dan cara penyampaian dakwah itu. Seperti iklan tadi, konsepnya menghormati dan menghargai orang tua serta menggunakan asas
asas kaedah dakwah yang tepat agar konsep penyiaran ini tercapai. Sekian itu daripada saya. Saya ingin menjemput saudari Pavitra, anak perempuan Sivalingam, untuk mengongsikan perkongsiannya. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nurul Ashika atas perkongsian yang amat berguna sebentar tadi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah Nur Afifah dan rakan-rakan sekelas saya kerana memberi peluang kepada saya dan kumpulan saya untuk berkongsikan pendapat kami mengenai asas-asas kaedah dakwah yang terdapat dalam iklan kami. Sebelum saya memulakan perkongsian mengenai iklan saya, izinkan saya untuk berkongsikan asas kaedah dakwah dalam konsep penyiaran yang terdapat dalam iklan saya, iaitu iklan Digi. Yang pertama adalah penjelasan yang nyata dan jelas. Ia bermaksud menjelaskan sesuatu perkara dengan terang dan jelas. Seterusnya adalah bersesuaian dengan situasi mad'u. Mad'u merupakan orang yang menerima dakwah. Dan akhir sekali, ada sebab atau hikmah atau justifikasi di sebalik suruhan dan larangan. Yang pertama ialah bersesuaian dengan situasi mad'u. Iklan Digi ini boleh ditonton oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira muda maupun tua. Hal ini kerana iklan ini berkongsikan cara berkomunikasi dengan sesama manusia dan adab yang perlu ada dalam diri kita semua semasa berkomunikasi dengan sesama manusia. Iklan ini juga menunjukkan situasi sekarang yang sering lupa untuk tolong-menolong antara satu sama lain dan juga sebagai ibu bapa, kita perlulah menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebunnya. Sebagai contoh, kawan ayah saya selalu memarahi anaknya dan selalu tidak meluangkan masa bersamanya. Pada akhirnya, ayahnya sedar akan kesilapan dan meminta maaf kepada anaknya. Seterusnya, penjelasan yang nyata dan jelas. Motif iklan ini adalah untuk berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara dan jangan terlalu mengikut perasaan sehingga melukakan perasaan orang lain. Sebagai contoh, dalam iklan Digi ini, kisah seorang lelaki yang bernama Awang yang selalu memarahi orang sekelilingnya sehingga tidak memikirkan kisah sebalik mereka dan betapa sakit hati mereka bila dimarahi. Pada akhir iklan ini, Awang sedar akan perbuatannya yang salah melalui anaknya sendiri. Anaknya mengambil video situasi-situasi tersebut dan menunjukkan rakaman tersebut sehingga Awang sedar akan kesilapan diri sendiri. Akhir sekali, ayahnya menolong dan beramah mesra dengan mereka dan bukan itu sahaja, hubungan mereka sekeluarga semakin rapat. Dari sini kita dapat melihat bahawa objektif iklan ini tercapai, iaitu berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara dan jangan terlalu mengikut perasaan sehingga melukakan perasaan orang lain. Yang terakhir adalah ada sebab atau hikmah atau justifikasi di sebalik suruhan dan larangan. Salah satu hikmah yang saya mengkaji ialah kita hendaklah menghormati dan cuba memahami situasi orang lain dan jangan sesekali melukakan hati sesiapa sahaja. Seterusnya, ia dapat mengubah sikap manusia yang tidak bertolak ansur antara satu sama lain. Sebagai kesimpulan, iklan ini sangat baik ditonton oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira muda maupun tua, kerana iklan ini berkongsikan cara-cara berkomunikasi sesama manusia dan adab yang perlu ada dalam diri kita sendiri. Dengan menonton iklan ini, kita dapat melihat kita hendaklah bertolak ansur antara satu sama lain, tidak kira bangsa, agama dan budaya. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan memberi peluang kepada saudara Veronita untuk berkongsikan mengenai iklannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Pavitra.
Selamat pagi saya ucapkan kepada Ustazah dan rakan-rakan sekalian. Terima kasih. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah dan rakan-rakan sekalian untuk memberi peluang kepada saya untuk mengkongsikan asas-asas kaedah dakwah dalam iklan RHB. Yang pertama ialah penjelasan yang nyata dan jelas. Kedua, memudahkan. Ketiga, ada sebab atau hikmah atau justifikasi di sebalik suruhan dan larangan. Yang pertama, ada hikmah di sebalik suruhan dan larangan. Hikmah di sebalik iklan RHB ialah mengeratkan hubungan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan juga pekerjaan. Dalam gambar ini menunjukkan bahawa seorang warga negara Malaysia, kita harus melihat semua manusia dengan taraf yang sama walaupun berlainan agama, bangsa, pekerjaan mahupun status seseorang. Dengan ini bukan sahaja dapat mengeratkan kekuatan perpaduan antara kaum, malah dapat saling hormat menghormati dan juga dapat menanam sikap toleransi sesama rakyat. Seterusnya, penjelasan yang nyata dan jelas. Motif iklan ini adalah untuk menolong sesiapa sahaja yang berada dalam kecemasan. Seperti yang dikongsikan dalam gambar ini, beg tangan seorang wanita telah hilang, lalu pekerja di gerai tersebut berbesar hati membantu mengembalikan semula beg tangannya. Dari video ini, kita dapat melihat bahawa dengan sekecil-kecil pertolongan dapat mengembirakan hati seseorang. Ini dapat mengembalikan harapan dan keyakinan untuk negara agar rakyat Malaysia terus mencari kekuatan dalam sebaran, cabaran dan akibatnya. Sebagai contoh, sekarang musim COVID-19, kita harus saling tolong-menolong untuk menangani wabak ini tanpa mengira bangsa dan kaum. Ini dapat disimpulkan perpaduan dalam negara. Air sekali memudahkan. Iklan ini menggambarkan satu peristiwa yang memperlihatkan individu Malaysia membuat pilihan untuk berbuat baik dan berusaha keras untuk saling menghormati walaupun lebih mudah dilakukan di sebaliknya. Iklan ini mengubah sifat manusia yang tidak mempunyai sifat perpaduan dalam diri mereka. Kesimpulan yang dapat saya buatkan dari iklan RHB ini ialah sebagai seorang warga negara Malaysia, kita harus bersikap perpaduan, saling hormat menghormati dan berbaik hati dengan melakukan pertolongan tanpa mengira. Bak kata ibarat, telur secangka pecah sebiji, pecah semua yang membawa maksud bersatu hati. Ia adalah gambaran perpaduan dan bersatu hatinya masyarakat. Kesimpulan keseluruhan asas kaedah dakwah yang dapat kami buat dari ketiga-tiga iklan dakwah ini ialah dakwah boleh disampaikan menggunakan pelbagai media sosial seperti Facebook dan YouTube. Semasa menyampaikan dakwah, kita perlu mengikut keenam-enam asas-asas kaedah seperti yang dinyatakan dalam konsep penyiaran Islam. Akhir sekali, ia juga merupakan satu kewajipan yang dipertanggungjawabkan kepada setiap individu yang mempunyai kemampuan dalam menyampaikan dakwah. Seterusnya, ini merupakan link-link yang kami kongsikan. Pertama, link Petronas yang dikongsikan oleh saudari Nurul Ashika. Yang kedua, link Gigi yang dikongsikan oleh saudari Pavitra. Akhir sekali, link RHB yang dikongsikan saya sendiri. Link-link ini terdapat dalam folder Teams kami. Sekiranya rakan-rakan ingin melihat video tersebut, rakan-rakan atau ustazah boleh mendapatkan link ini di folder kami.
sekali link quiz. Kami akan menghantar link quiz ini di grup WhatsApp bersama kod. Kami membuat quiz ini di Quizizz. Rakan-rakan perlu mengambil perhatian sebab kami membuatkan quiz ini di Quizizz. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita beralih dulu pada kumpulan yang seterusnya. Nanti kita akan kita akan ulas sedikit. Kumpulan siapa last? Kumpulan Cik Marhan ya? Okey, terima kasih. Ya.